Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsika abada ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia Allah SWT buat kesekian kalinya kita berada dalam majlis kuliah duha pada membicarakan ilmu tariqah dan juga at-tasawuf pada membaca kitab koleksi kertas kerja tariqah dan at-tasawuf Syekh Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq. Kita masih lagi membicarakan tentang beberapa poin, beberapa sudut pada makna hukum wajibnya bertariqah. Wajibnya bertariqah. Wajib dari sudut wajib musabbab. Wajib yang bersebab. Jadi ada beza di antara wajib biasa dan wajib bersebab. Sebagai contohnya yang kita bicarakan adalah tariqah itu ada dua makna. Satu tariqah umum, yakni agama itu sendiri, agama Islam. Maka itu adalah sebenar-benar wajib yang tidak boleh dinafikan lagi. Yang kedua tu adalah dari sudut tariqah makna yang kedua, yakni tariqah as-sufiyah ni. Pada memperjalankan jalan yang menyampaikan kepada al-ihsan. Maka itu adalah wajib musabbab. Apa sebab-sebabnya? Gitu. Apa sebab-sebabnya? Maka sudah kita baca dari sudut yang pertama adalah dari sudut memantapkan zikir. Sudut yang kedua dari sudut meningkatkan ilmu. Kerana ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala itu terhasil daripada dua jalan. Yang pertama adalah jalan theoretical, iaitu ilmu tauhid. Seterusnya, yang kedua tu adalah ilmu azwaq ataupun zauqi, ilmu rasa. Ilmu rasa itu perlu melalui proses zikir. Jadi dia nak kena ada yang number one tadi, barulah dipertingkatkan ilmunya kepada tahap rasa, mengenal Allah Ta'ala tu melalui azwaq, zikir. Itu sudut yang kedua. Yang mana sudah kita, antara yang kita bahaskan, kita baca, bukan bahas, kita baca di dalam sudut yang kedua itu adanya orang-orang yang berzikir itu tahapan warid al-intibah, cahaya zikir al-intibah yang menyedarkan dirinya, warid al-iqbal, yakni cahaya zikir yang menyebabkan dia itu berterusan dalam keadaan zikir. Dan yang ketiganya adalah al-wisal. Kan? Warid al-iqbal tu adalah hudur hati dia, kan. Yang ketiga tu adalah wisal. Wisal tu berzikir pada tahap mutmainnah. Yang kita ada carta tu. Zikir ghaflah, zikir yaqazah, zikir hudur dan juga zikir ghaibah. Ini semua pun kita sudah bahaskan sebelum pada ini. Masuk kita kepada tahapan yang ketiga, yakni sudut ketiga. Kenapakah dilihat bahawa pentingnya bertariqah sehingga disebutkan sebagai wajib musabbab oleh alim ulama dalam bidang at-tasawuf ni, mengkategorikan bahawa
menggabungkan diri di dalam Thariqah As-Sufiyah itu hukumnya adalah wajib musabbab. Yang ketiga yang sudah kita masuk pada minggu lepas, iaitu pada muka surat 19-20, kewajipan beramal dengan At-Thariqah Sufiyah dapat juga kita lihat dari sudut usaha memperbaiki amal. Jadi ini bicara tentang meningkatkan amal, memperbaiki amal dan seterusnya meningkat. Yang pertama adalah repair, yang keduanya itu adalah upgrade. Jadi ada dua makna pada sudut yang ketiga ini. Dalam kitab ini Tuan Guru menghadirkan empat sebab utama yang dipecah-pecahkan lah. Ada sudut yang keempat pada muka surat 23 nanti. Kita masih lagi di sudut yang ketiga. Poinnya nak cakap apa? Nak cakapnya adalah supaya kita tidak hilang, jadi saya ulang balik. Kita tidak lupa, maklumlah perbahasannya, bacaannya panjang. Nanti takut lupa poin. Poinnya adalah apa? Poinnya adalah orang-orang yang tidak berthariqah jadi tidak sempurna. Tidak sempurnalah dari sudut agamanya. Akhirnya akan cakap macam itulah. Itu adalah kita panggil begin with the end in our mind. Menyampaikan kita kepada tidak sempurna agama. Kenapa cakap tidak sempurna agama? Jadi orang terperanjatlah kalau kita cakap macam tu. Kerana kita ni Islam, sekarang kita ni sudah umur 50-an, 60-an, 70-an. Uish, tak sempurna agama kita, dia cakap. Marah. Panas telinga lah. Tak sempurna agama orang-orang yang berthariqah tu. Saya cakap ni di hadapan jemaah saya lah yang faham hati budi, faham maksud saya. Sebab ramai orang tu merasakan dirinya tu sudah sempurna agamanya dan bahkan dia kata tak perlulah kepada thariqah. Jadi sebab itulah kita bahaskan di sini. Kita sebutkan macam mana nak sempurna agama kalau rukun ihsan pun tak tahu wujud. Awal sekali, rukun ihsan pun tak tahu wujud. Kalau bukan kerana belajar tasawuf. Dia ingat bahawa rukun tu ada dua sahaja, rukun Islam dan rukun iman. Jadi dia ingat tahapan orang ni dalam Islam ni ada dua sahaja, iaitu Muslim dan mukmin. Kan begitu kita. Semualah. Gitulah kita ni. Kita tak tahu bahawa rupa-rupanya dalam Islam ni ada satu lagi tingkat, iaitu dia panggil ihsan. Orang yang berada pada peringkat ihsan itu adalah berada, disebutkan sebagai muhsin. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kalau anda tengok dalam buku Manzil, buku ni kena ada ya. Nanti tak lama lagi saya akan buat pembacaan beramai-ramai. Buku Manzil. Buku Manzil ni, tahulah anda punya version mana. Kalau kita tengok dalam satu ayat tu, buku Manzil ni, pada suratul A'raf ayat 56. Surah Al-A'raf ayat 56 ni salah satulah. Allah Ta'ala firman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu sangat dekat. Sentiasa berdampingan. Qarib tu sentiasa berdampingan. Sentiasa berdampingan tu apa?
Bayangkan macam pakaian kita ni lah. Duduk melekat dengan tubuh kita ni. Ataupun disebutkan dalam pepatah Melayu bagaikan aur dan tebing. Tak boleh berpisah. Bagaikan ombak dan pantai. Tak berpisah. Contoh macam tu. Kuku dan isi dan kuku. Atau apa lagi? Gigi dan gusi. Tapi gigi dan gusi berpisah juga kalau tak ada gigi. Tapi nak ceritanya orang yang ada gigi lah. Kan tak berpisah gitu. Tapi kalau gigi palsu, tu tak kira. Itu special case. Jadi, inna rahmatallahi qaribum minal muhsin. Maksud qarib tu saya nak fahamkannya tu. Qarib tu dekat. Dekat macam mana? Sebab kita kata kalau kita kata dekat ni, dekat ni saya dengan rak kat belakang ni dekat dah. Tak sampai satu tangan. Tapi dia bukan maksud dekat-dekat gitu. Dekat melekat. Tu tak berpisah. Jadi Allah Ta'ala sebut inna rahmatallahi qaribun, dekat, minal muhsinin, bersama dengan orang yang muhsin. Jadi nak ceritanya bahawa ada satu tahapan lagi disebutkan dalam Quran, tapi kalau kita tak belajar, kita tak perasan macam tu. Bahawa ada satu tahapan lagi, bukan setakat Muslim, bukan setakat mukmin. Tu ada sebut muhsinin. Ni kalau orang tak belajar ni kan, kalau orang tak belajar betul-betul, nanti dia terjemah lah. Dia kata muhsinin tu adalah orang mukmin lah. Semakna lah dengan mukmin. Tidak tepat. Dia tahapan. Mengikut kepada pilar yang 3. Rukun Islam. Kalau lepas fardu ain pada rukun Islam, orang panggil Muslim. Kurang dari lepas dari fardu ain di dalam rukun Islam, maka Muslimnya tak sempurna. Tak lepas fardu ain. Maksud tak lepas fardu ain ni adalah rukun Islam tu yang 5 tu, sebab yang lain-lain tu bersyarat. Sembahyang lah kita kata, mudah faham, sembahyang. Sembahyang tu fardu ainnya daripada ambil wuduk sampailah ke habis sembahyang. Fardu tu. Jadi kena sempurna, kena reti, kena pandai bikin sendiri tanpa lihat pada orang. Dan dapat bikin secara sempurna. Lepaslah fardu ain ni dari sudut sembahyang tu. Jadi Muslim lah. Muslim sempurna. Naik ke peringkat mukmin. Mukmin tu pula pada rukun iman. Ada 6 rukun. Dah lepas ke? Para jamaah sekalian, anak cucu cicit kita, dah lepas ke fardu ain pada rukun iman tu? Ramai orang tak lepas fardu ain pada rukun iman ni. Sebab dia duk ingat fardu ain tu hukum fikih saja. Macam saya sudah sebut sebelum pada ni lah. Dalam setiap rukun tu fardu, semua tu fardu ain. Iaitu wajib aini. Wajib compulsory pada setiap individu yang mukallaf. Maksud mukallaf tu baligh akil. Cukup umur dan juga berakal. Kalau tak cukup umur tak wajib lagi. Kalau cukup umur tapi tidak berakal, 3 suku, tak wajib juga. Tapi kalau sempurna akalnya, cukup umurnya wajib. Yang wajib apa? Pada rukun iman, wajiblah percayalah betul-betul terhadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu nak kasih wajib tu nak kena percaya pada Allah Ta'ala tu, nak kena tahu sifat-sifat Allah Ta'ala tu dalam sifat 20 tu. Kena belajar. Lepas tu tahu berkenaan dengan malaikat 10. Tahu dan hafal lah. Malaikat Nabi 25. Sebagaimana yang saya sudah sebutkan. Kalau lupa, eloklah di-refreshkan. Jangan buat tak tahu gitu saja. Sebab ini agama kita. Kita kata, saya dah lupa lah Ustaz. Nama Nabi 25. Lupa nama Nabi 25. Lupalah nama malaikat 10. Jangan main-main tau. Sebab ada orang dia boleh kira brand rokok. 25 brand rokok.
10 brand rokok. Rokok Lucky Strike, rokok Camel, rokok Marlboro, rokok apa lagi. Boleh kira. Apa lagi yang boleh kira? Brand. Brand-brand lah. Kira lah brand apa. Brand elektronik ke, brand handphone ke, boleh kira. Tapi nak kira nama, nak sebut nama malaikat tak lepas. Macam mana ni jadi orang Islam? Apa agama pada kita ni? Jadi kita kata tak lepas lah kalau gitu. Fardu ainnya dari sudut tauhid. Tak tahu. Yang dah tahu pun lupa. Patutnya diperhangatkan, ingatkan kembali. Kitab yang 4 kan? Apa kitab 4 tu? Tak tahu kitab 4. Tahu Quran aja. Lepas tu tahu apa? Bible. Bukan Injil, dia sebut Bible. Injil. Bible tu dah masuk banyak yang palsu kan. Injil. Lagi Zabur. Lagi Taurat. Contoh. Kena tahulah bab-bab tauhid tu. Lepas fardu ain. Lepas tu yang ketiga, ihsan. Macam mana nak tahu ihsan kalau tak tahu pun wujudnya rukun ihsan? Rukun ihsan tu apa? Satu sahaja. Beribadat seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak pun kena tahu, kena yakin bahawa Allah Ta'ala melihat kepada kita. Kena tahu dan yakin, itulah isunya yang kita tengah belajar sekarang ni. Sebab pelajaran kita kan tarekat dan tasawuf, jadi nak bahas tentang rukun ketiga. Yakin tu. Nak sampai ke tahap yakin tu. Kerana kita cakap, kita yakin. Ya ke yakin? Yakin ni dia kena rasa. Jadi inilah yang kita sebutkan dalam diagram yang sebelum pada ni tu, yang tiga segi tu. Mana muka surat 18? Muka surat 18 tu. Peringkat-peringkat zikir tu sebenarnya menghasilkan keyakinan lah. Minggu lepas adalah saya sebutkan bahawa dipertingkatkan daripada tak tahu kepada ada ilmu, dari ada ilmu kepada faham, dari faham kepada yakin, dari yakin kepada kenal Allah Ta'ala secara mantap. Itu disebutkan sebagai ma'rifah, buah kepada semua, hasil kepada semua. Jadi tak capai kepada itu semua, nak jadi kepada muhsinin, nak jadi kepada yakin dengan Allah Ta'ala, dengan sebenar-benar yakin sampai ke tahap kenal Allah Ta'ala betul, kalau tidak belajar ilmu at-tasawuf dan praktikalnya. Belajar saja tak jadi. Ada orang cakap nak belajar saja, tapi tak ada praktikal. Mana maunya? Nak kena praktikal ke tak tahu, saya tak faham kenapa. Saya tak faham kenapa orang selalu sebut nak belajar tasawuf, tapi tak sebut praktikal. Ada praktikal ke? Tak munasabah lah, tak ada praktikal. Takkan belajar sembahyang saja, tapi tak sembahyang. Takkan belajar puasa saja, tapi tak bikin puasa. Kan? Belajar fikih, tapi tak amal. Mestilah ada amal. Maka sama jugalah belajar tasawuf tapi tak bikin praktikalnya. Maka sudah kita sebut sebelum pada ini. Dalam at-tasawuf ini untuk menyampaikan kepada peringkat muhsin itu, dia perlu kepada melalui proses belajar zikir dan praktikal zikir. Sebagai contoh yang sedikit, kita lihat pada sudut ketiga yang kita sudah baca pada minggu lepas, muka surat 19 dan 20. Bagi contohnya muka surat 19 tu, disebutkan golongan ulul albab adalah merupakan manusia yang berjaya beramal dengan sebaik-baik amal. Jadi sudut ketiga ini adalah repair and upgrade. Repair amalan-amalan kita yang banyak kurang itu. Kurang apa? Kurang dari sudut keikhlasan. Kurang dari sudut rasa. Ikhlas tu artinya apa? Ikhlas tu adalah
Ikhlas kerana Allah lah. Tu maksud ikhlas, sebenar-benar maksud ikhlas. Seperti contoh ya. Seseorang memberikan kepada seseorang yang lain hadiah. Saya ikhlas, dia kata. Saya ikhlas. Maksud ikhlas tu apa? Artinya dia tidak mengharapkan apa-apa pun dari orang itu kecuali redha Allah. Tidak mengharapkan balasan daripada orang itu. Tapi kalau orang tu tak balas, walaupun mulut sebut ikhlas, dia terasa, oh Allah, tak macam tak balas budi saya. Itu maksudnya belum betul-betul ikhlas. Ikhlas yang belum sempurna. Kan gitu. Atau semasa baik, kasih hadiah, mata air, atau tunang ke, kasih hadiah, kemudiannya putus tunang, contoh. Maklumlah, macam-macam qada-qada ni putus tunang. Macam mana? Minta balik hadiah tu. Kasih balik. Transfer balik duit-duit yang saya belanja awak dulu. Macam mana? Kemarin cakap ikhlas. Jadi, perlu diuji lah. Keikhlasan tu. Betul ke ikhlas? Sama jugalah dengan kita. Ramai orang ini dia beramal ibadat tu untuk apa? Untuk Allah ke untuk makhluk Allah? Jadi itu diuji keikhlasan. Makhluk Allah tu artinya seperti contoh syurga, pahala makhluk tu. Tapi kalau dia nak boleh, tak ada masalah, bagus, sebab Allah Ta'ala pun sudah offer, tapi kena pandang pada Allah Ta'ala. Yakni pandang dari sudut ini semua adalah dari Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Pandang ke Allah dahulu, baru datang kepada nikmat. Bukan kata pandang ke nikmat, tapi tak tengok kepada Tuhan punya nikmat. Kalau gitu, sudah saya sebutkan bahawa tak lebih kita ini macam budak-budak yang nak beraya, tak penting masuk dalam rumah, tak penting nak makan kuih raya, tak penting nak kenal tuan rumah, asal saja dapat duit raya. Kalau gitu letak envelope kat luar rumah pun kira dah okey. Sebab yang naknya adalah duit raya. Kalau gitu tak ubahlah kita, apa kita akan panggil, keimanan kita ni macam budak-budak lagi. Kenalah macam tu kan, tak cantik lah, tak kenal tuan rumah, tak beradab lah kita. Sama lah kita. Ramai orang tu begitu, dia tak kisah pun, dia tak penting nak cakap pasal Allah Ta'ala, tak penting nak kenal Allah Ta'ala. Kan pelik kan tu, kalau kita kupas dari sudut tu. Saya sudah sebutkan sebelum pada ini. Kan dalam kuliah kita ni, cuba kita bayangkan, cubalah anda bayangkan dalam keluarga kita ni kan, keluarga masing-masing. Contoh, kalau ada tu alhamdulillah lah, tapi rare lah sekarang. Contohnya duduk kumpul anak beranak, suami isteri, anak-anak, kemudian bicara tentang Allah. Allah Ta'ala ni baik betul lah. Hari ni dekat ofis sekian ni semua Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala sebaik, Allah Ta'ala bantu. Allah Ta'ala tu memanglah, bapak dia pun sambung. Memanglah Allah Ta'ala tu kan bersifat dengan sekian. Mak dia pun sambung. Begini. Cakap pasal Allah Ta'ala. Ada ke orang macam tu sekarang? Ada lah. Tapi rare yang kita bicara tentang makhluk. Baik orang tu, baik orang ni, jahat orang tu, jahat orang ni. Tak sampai, putus. Putus daripada bicara tentang Allah Ta'ala. Sehingga keluarga, anak-anak tak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Pelik betul. Pelik tu kalau nak kira tu. Sebab, kalau ada orang berbuat baik pada kita, tentulah orang itu sering berada di bibir kita. Sebut orang tu baik lah, hari ni dia bawa lagi kita makanan, hari ni dia kasih lagi hadiah ni, sebut je, tak adalah orang baik. Habis yang Allah Ta'ala ni, yang salurkan oksigen pada setiap saat ni, yang organ-organ engkau itu bertugas berapa puluh tahun dah tu, okey. Dengan segala makan, minum, segala pakaian, segala keluarga, segala mata yang memandang, tak bicara tentang Allah Ta'ala. Kan pelik tu.
Yang paling baik tidak dibicarakan, tidak disebut, tidak disebut-sebut di bibir. Pelik. Jadi ilmu tasawuf ni dia menyedarkan kita tentang kekurangan kita tu gitu. Rupa-rupanya gitu. Betul lah. Yang paling baik aku tak ada bicarakan. Yang paling baik aku tak kenal sifat-sifat dia macam mana. Dah macam jadi satu beban pula. Nak kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat dia. Allah, wujud, kidam, bakok, muha. Kalau kita sungguh sayang pada seseorang itu, kita akan mengambil tahu tentang orang itu. Awak birthday bila? Awak suka makan apa? Awak suka warna apa? Apa favourite colour? Hobi. Hobi apa hobi? Hanya satu. Sebab apa? Sebab saya nak simpan maklumat itu. Sebab sayang. Macam mana kita tak tahu tentang Allah Ta'ala, sifat-sifat dia? Itu. Kalau kita buat, kita panggil pemeriksaan. Satu-satu. Kita sendirilah periksa, tak payah orang periksa. Tentang diri kita terhadap kita selaku hamba dengan Allah Ta'ala. Tak kenal rupa-rupanya. Macam kenal pada Allah Ta'ala. Kata kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah. Jadi, itulah dia kalau soalan muka nakir nanti. Marrabbuka. Kau nak cakap siapa? Siapakah Tuhanmu? Allah. Allah tu siapa? Entah. Tak dia cakap. Sebab tak tahu pasal sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak boleh nak relate, nak connect Allah Ta'ala tu dengan kehidupan kita. Kan ramai orang gitu. Dia hanya rasa dia sahaja. Dia yang bertugas, dia yang makan, dia yang cari duit, dia yang belajar, dia. Apa yang Allah Ta'ala? Putus. Sebab itu, kalau Allah Ta'ala panggil semayang, dia buat tak tahu. Tak semayang. Kalau Allah Ta'ala panggil dia, semayang, dia semayang. Akhir-akhir, dia dahulukan yang lain dulu. Nanti tak kenal Allah Ta'ala. Bahaya. Bahaya pada diri sendirilah. Kalau kita jadi Tuhan, lagi tak semayang, kita stop dia punya nafas. Berkurangan. Habis orang semayang awal. 10 minit, tolak 10%. Lagi, tolak lagi. Akhirnya ngelas, lepas setengah jam, rasa macam semput, tak boleh bernafas gitu. Tak semayang lagi ni. Baru semayang, baru Allah Ta'ala release. Macam mana? Baru tapi Allah Ta'ala tidak sifat macam tu. Jadi kena repair dan juga upgrade. Untuk kenal Allah Ta'ala tu, macam mana untuk boleh kenal? Maka Allah Ta'ala sebut kat sini, dia kata bahawa pada ayat itu, golongan ulul albab tu. Fabashir ibad. Muka surat 19. Maka berilah berita gembira kepada hamba. Hamba apa? Hamba yang macam mana? Ya Muhammad, berilah berita gembira kepada hamba. Hamba yang macam mana? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Hamba-hamba yang mendengar akan nasihat Al-Quran, hadis, fayattabi'una ahsanah, dan mengambil tindakan. Dia bukan hanya dengar saja, tapi berubah dirinya ikut pada yang ahsanah, yang paling baik. Tu, nampak tak? Ahsanah. Jadi beramal ni bukan hanya sekadar amal, tetapi ahsanah, yang paling baik. Kalau kita tengok dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut tu, dalam kitab ni, dalam surah Al-Mulk, kan ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu hakikatnya, kena faham bahawa bukan hanya setakat beramal. Jadi kita kena ubah minda kita. Kalau kita tak belajar tentang tasawuf ni, kita duk ingat asal amal aja. Okeylah asal amal. Tapi Allah Ta'ala tidak duduk kat situ. Dia sebut ahsanu amala. Hendaklah beramal sampai ke tahap yang paling bagus.
Ulaika allazina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang bukan hanya setakat belajar, tapi dia beramal. Bukan setakat beramal dengan ahsanu amalah. Mereka inilah orang-orang yang beroleh hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata gitu, kalau orang tidak sampai amal kepada peringkat terbaik, artinya tak sempurna lagi hidayah dia. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah dia orang-orang yang disebutkan sebagai ulul albab. Surah Az-Zumar. Muka surat 20 tu, sebagaimana yang saya sebutkan, ayat 191 surah Ali Imran. Tapi bersambung dengan ayat yang sebelumnya, yakni ayat 190 surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Kan ayat tu kan. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Tu tak? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pertukaran malam dan siang. La ayatil li ulil albab. Itulah dia tanda-tanda yang diperhatikan oleh orang yang bergerak ulul albab. Ulul albab tu siapa? Ulul albab tu siapa? Kalau kita boleh duduk kat situ tu paling terbaik. Kenapa kita nak kena jadi ulul albab? Sebab Allah Ta'ala sebut pada muka surat 19 tu, kan? Iaitu ulaikal ladzina hadahumullah. Inilah dia orang-orang yang diberi hidayat benar oleh Allah Ta'ala. Ini duduk dulu ulul albab. Ulaika hum ulul albab. Jadi ulul albab tu siapa? Jadi barulah masuk kepada ayat 191 dalam kitab ini yang saya sudah kasihkan dalam bentuk PDF tu kan, page 20 tu. Iaitu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Rupa-rupanya ulul albab ini antara sifat dia adalah sentiasa berzikir. Yazkurunallah, menyebut-nyebut nama Allah, qiyaman, berdiri, duduk, dan juga wa ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Jadi kalau kita tak belajar tasawuf dan juga beramal melalui kaedah tariqah, maka zikir kita akan putus. Kan? Orang-orang yang tak belajar tasawuf tariqah, mana ada dia zikir tak putus? Mesti putus punya. Bahkan dia ingatkan bahawa zikir itu hanyalah pada waktu tertentu, iaitu seperti contohnya lepas mayang. Contohnya pada waktu-waktu tertentulah, pagi, tengah hari, petang. Lepas tu tak ada. Bila dia bercakap, bila dia buat kerja rumah, bila dia berjalan, bila dia naik bas, naik kenderaan, tak ada. Ataupun awal sajalah dia baca doa naik kenderaan, lepas tu tak ada. Bahkan dalam kereta ke, ataupun kita tengok anak-anak kita hari ni pakai earplug, earphone, tapi dengar apa? Dengar lagu. Lagu tu pula lagu yang dia tidak boleh relatekan terhadap Allah Ta'ala. Jadi putus zikir. Tak boleh ke? Kalau putus zikir tu artinya duduk dalam state yang tak bagus lah, keadaan yang tak bagus. Kenapa? Kerana macam orang mayat, orang mati. Bukan dia yang mati, ruhnya mulai mengalami proses kematian, kemayatan. Kerana perbezaan di antara orang yang berzikir tak berzikir itu adalah bagikan orang yang hidup dan mati. Sudah banyak saya ulang kali, ulang supaya anda ingat. Tak boleh putus zikir. Habis macam mana tak nak? Bukan senang nak berterusan zikir. Memang bukan senang. Tapi kalau tak belajar lagi susah. Jadi ni, ulul albab tu adalah orang yang tak putus zikir. Inilah dia, saya awal-awal dulu. Kan saya dah sebut kenapa saya bertariqah. Sebab saya tengok teman-teman yang bertariqah, mereka mampu berzikir senantiasa.
Tasbih tu ada dengan mereka. Bukan pakai counter ya, tasbih terus. Tak malu untuk bawa tasbih. Mana? Oh, bagus betul lah. Kita ni masih lagi ada rasa malu-malu. Tak faham lagi lah tu. Jadi saya kata, nampak pesen mereka yang serius untuk kepada Allah Ta'ala ni, mereka ini nampaknya berzikir. Dan mereka tu bila kita tanya, oh rupa-rupanya tariqah. Tariqah apa? Macam-macam jenis tarikat lah. Kawan-kawan saya tu. Nampak beza. Itulah saya mengambil tindakan untuk, tak boleh, kita kena masuk tariqah. Try lah dulu. Try lah, of course lah, gitulah. Kita mula-mula ni try lah. Tahulah jadi ke tidak, try. Sebab niatnya adalah untuk tidak putus zikir. Jadi niat tu Allah Ta'ala kasih lah kalau betul-betul. Tapi ulul albab ni disebutkan dalam ayat 191 Ali Imran itu bukan hanya setakat zikir ya. Dia ada elemen berikutnya tu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka itu berfikir tentang makhluk, tentang alam ini. Antara langit dan bumi itu. Kejadian antara langit dan bumi dan kejadian langit dan bumi itu sendiri. Sehingga mereka mencapai tahap yakin, muqinin ya, disebutkan dalam Al-Quran pada ayat yang lain. Sehingga mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak, wahai Tuhan kami, tidak engkau jadikan semua ini sia-sia. Itu artinya dia dalam keadaan dah sampai ke tahap yakin. Subhanaka, sangat hebat engkau ya Allah, faqina azabannar, maka jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Sehingga menyebabkan kami terlempar ke neraka. Itu maksud. Yang dipandang tu adalah Allah Ta'ala juga tu pada neraka tu. Bukan hanya kerana neraka, tetapi murka Allah Ta'ala tu yang lebih dipandang. Fahamnya? Maka sampailah kepada peringkat hati. Maka kerana itu Nabi menegaskan baiknya sesuatu amal itu bergantung kepada baiknya hati. Jadi yang nak di-repair sebenarnya adalah peringkat hati. Tu enjin di dalam badan ni hati. Kerana Rasulullah SAW sabda tu. Inna fi jasadi ibnu Adam mudghah. Pada jasad anak Adam itu ada seketul darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Yang sudah saya sebutkan bahawa ada typo-typo di situ tu pada hamzah-hamzah tu. Sudah saya sebutkan pada minggu lepas. Maka begitu juga pada hadis berikutnya, innamal a'malu binniyat. Kerana sesuatu amal tu dikirakan dari sudut pertama sekali dilihat Allah Ta'ala melihat pada niat seseorang itu. Niat tu duduk dalam hati kan. Jadi perlukan hati yang baik. Hati yang baik ini nak jadi hati baik ini dia kena zikir ya. Kalau tidak, hati itu akan ada banyak kontaminasi, ada banyak kekotoran. Baik, kita baca muka surat 20 paling bawah. Bila kita membincangkan mengenai baik atau buruknya hati, maka kita akan menyentuh dua aspek hati yang penting, iaitu ahwal qalbiyah, keadaan hati. Ahwal tu adalah keadaan-keadaan, hal. Hal. Apa hal? Kita kata hal. Keadaan hati. Dan maqamat qalbiyah. Istilah Sufi ni. Maqamat qalbiyah itu adalah sifat-sifat hati. Level-level kedudukan hati. Menurut para ahli Sufi, ulama Sufi, baiknya amal adalah kesan daripada baiknya hal keadaan hati. Maksud baiknya amal adalah kerana baiknya hati, bukan kerana baiknya hati gitu, tetapi adalah kerana keadaan hati tu, ahwal qalbiyah yang baik. Kita baca muka surat sebelah, baru masuk pada hari inilah. 21, page 21. Antara berbagai keadaan hati yang baik yang disebutkan oleh Allah dalam Quran yang mampu menjana amalan yang terbaik ialah hati yang lembut,
Number one, hati yang lembut lawannya hati yang keras. Pesen hati. Kan? Ada hati lembut, ada hati keras. Maksud hati lembut tu bukan lembut-lembut macam agak-agak tu. Bukan maksud lembut secara zahir macam tu. Lembut secara maknawi. Kita fahamlah lembut hati dia. Kalau cakap sikit terkesan dia. Subuk apa, lembut lah maknanya. Macam tanah, kalau tanah yang gembur, tanah yang lembut, disiram air terus serap. Diberikan nasihat terus dia itu menerima. Tapi kalau tanah yang keras, macam kerasnya macam simen macam tu, kan kalau disiram air lambat masuk ke dalam bumi tu, tanahnya sudah kering kontang, keras. Sama jugalah dengan hati yang keras, diberi nasihat tak pakai, tak masuk. Hati yang keras. Jadi itu salah satu bentuk ahwal hati, hal keadaan hati, soft hearted. Allah Ta'ala firman dalam surah Az-Zumar, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian lembutlah seluruh anggota mereka dan hati mereka kepada zikir pada Allah Ta'ala, yakni ketika mengingat Allah. Begitu juga sifat lembut Rasulullah SAW adalah kerana hati baginda SAW yang lembut, yang soft hearted. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 159, fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka sebab rahmat Allah Ta'ala kepadamu wahai Nabi Muhammad, lintalahum, linta tu lin lah, lin, layin, mat lin, mat lembut, panjang. Kak Rosiah tahulah kalau apa cikgu Quran kan, mat lembut, lin, lin talahum, lembut kerana engkau bersifat lemah lembut kepada mereka, yakni para sahabat dan juga orang Islam tu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, dan kalaulah engkau bersikap kasar dan keras hati, tentulah orang yang berada di sekelilingmu lari. Kukubsi, larilah orang. Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan salah faham ya, bukannya Nabi Muhammad tak ada pernah marah ya. Nabi Muhammad banyak marah juga. Ada banyak hadis Nabi Muhammad SAW marah. Marah yang macam mana? Marah yang melanggar kepada syariat Allah. Bahkan Nabi Muhammad marahnya sampai suruh bunuh orang tu. Marah. Sampainya Nabi Muhammad cakap, kalau macam tu memang kau tak dapat lah. Ada keadaan kan yang kita kata ada satu orang tu yang dia makan dengan tangan kiri, kemudian Nabi Muhammad tegur dia, kena makan tangan kanan. The fact that Nabi Muhammad tegur dia tu bukan kerana tangan kanannya cedera lah, tangan kanannya elok lah, tapi dia kata bahawa saya tak boleh makan dengan tangan kanan, saya tak nak makan dengan tangan kanan. Dia sebut gitu pada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia jawab balik, dia nak makan dengan tangan kiri juga, dalam keadaan bukan kerana dia cedera. Tengok Nabi Muhammad cakap apa kepada orang tu, engkau tidak akan dapat makan dengan tangan kanan lagi. Tu kasih macam tu. Tak nak sangat kan? Kau terus. Bahaya. Jadi ada Nabi Muhammad keadaan gitu. Jadi kalau ada orang-orang ni, kalau ustaz cakap kena gitu, buat syariat Allah Ta'ala ni, tapi tak nak, tak ada lagi saya cakap tutup aurat, tak nak tutup aurat, engkau tak akan boleh tutup aurat lagi. Kalau cakap macam gitu macam mana? Saya tak ada cakap lagi sampai ke tahap tu. Tapi Nabi Muhammad dia cakap macam gitu. Kita kata, ustaz patutnya doakanlah orang tu biar boleh. Tu Nabi Muhammad tak doa pada orang tu. Patutnya dia Nabi Muhammad cakap lah, iaitu mudah-mudahan suatu waktu nanti engkau akan dapat makan dengan tangan kanan. Tak ada.
Nampak degil sangat. Pada benda yang simple tu kau tak boleh buat ya. Tak nak buat ya. Jadi orang ini dikatakan sampai kesudah dia tak boleh makan dengan tangan kanan. Dia nak berubah pun dia tak boleh angkat tangan kanannya kalau untuk makan. Tapi kalau untuk lain-lain benda boleh dia guna tangan kanannya itu. Tu. Jangan main. Jadi ada saja Rasulullah SAW gitu. Tapi secara asasnya, secara biasanya keadaannya Nabi Muhammad SAW itu lembut hati. Maka dalam dalil yang pertama ini hati lembut tu, summa talina juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah tu, surah Az-Zumar tu kan. Inilah dia juga para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, antara faedahnya zikir Allah. Allah Ta'ala tu bila dia perintahkan supaya zikir Allah tu memang kena zikir, sebut nama dia tu, Allah. Sebab antara faedahnya ni, lembutlah seluruh anggotanya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Julud tu artinya kulit-kulitnya. Maksud kulit-kulit di sini adalah bukan maksud kulit lembut. Sebab kulit memang lembut. Apa guna Allah Ta'ala kata kulit lembut? Maksud kulit tu adalah seluruh anggota. Kerana anggota tubuh badan kita ini dibalut dengan kulit. Yang dimaksudkan di sini adalah anggota jawarih. Lembut. Lembutnya. Hal inilah kita pun kena tengoklah pengalaman orang beramal. Katanya tuan guru kita iaitu Syekh Dr. Jahid, dia kata sudah terlalu banyak testimoni keadaan orang-orang, pelajar-pelajar, murid-murid dia yang Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, bila nak meninggal itu ditalkinkan terus kepada mereka itu supaya zikir Allah, 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 sejam, 2 jam, berapa hari sebelum nak meninggal tu Allah, Allah. Maka banyak dah kes bila mereka meninggal, walau sehari, walau 2 hari, walau lebih daripada 2 hari, dia tak keras tubuh dia. Orang kalau dah mati ni, dia ada satu waktu nanti tak ingatlah saya berapa. Kak Rosia, berapakah waktu untuk badan itu jadi keras? Ada dah doktor bilang berapa lama, berapa jam ke akan jadi keras. Tapi berterusan lembut. Walaupun sudah masuk hari yang ketiga, macam baru meninggal sebutnya. Gitu. Senang untuk dimandikan. Kalau tunggu ahli keluarga gitu gini, maka itu pun satu hal juga tu. Satu hal juga. Kepahaman. Kan orang kan kalau meninggal kan terus nak diuruskan kan. Ya kalau tak ada masalah, tak ada ahli keluarga yang duduk jauh apa semua anak-anak duduk dekat, uruskanlah cepat. Tapi kalau ada yang duduk jauh, ada yang tinggal dekat London, dia anak dan dia nak kembali beli tiket kereta terbang, nanti dulu. Kan tak boleh nanti. Tak boleh nanti tu sebab kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab-sebab yang tertentu seperti begitu, maka tunggu. Tu kita tak belajar tu. Syekh Abu Zaki kata tunggu. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun tunggu. Bukannya meninggal pagi petang dah dikebumikan. Berapa? 3 bulan ramai misi kat sini. Kak Rosiah, Mami Hairun, ini semua misi-misi pada tahap doktor dah. Senior punya.
Rasulullah SAW kan meninggal wafat pada hari Isnin. Dimakamkan hampir kepada hari Rabu. Kan ada waktu tu, more than 24 hours. Tu. Nabi Yunus. Dia kena faham tu, benda tu. Walhasil kita nak kata tu, lembut. Tu sudah ada testimoni, lembut. Kalau mati pun lembut, kalau hidup, tu dia. Wa qulubuhum. Ni yang kita mahu sekali. Adalah hati yang lembut. Lembut untuk apa? Lembut untuk ittiba' ahsanah. Untuk menerima nasihat-nasihat. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nak di situ. Kalau tak, puas cakap jadi tak adanya, tak adanya. Tak payah cakap apalah. Memang hati engkau keras. Nak ikut kepala sendiri saja. Ikut kepala sendiri tu ikut apa? Ikut apa? Ikut kepala sendiri. Satu patah ayat Quran tak boleh kasih. Tapi bukan main lagi, berbual. Tak jadi macam tu. Tak boleh gitu. Tak boleh nak degil macam tu. Hidup ini ada nasihat dalam Al-Quran dan juga sunnah tu. Tak kena. Tak ada ni tarikat-tarikat semua ni. Tak perlu kepada tarikat-tarikat ni semua. Sis, kau cakap, mana dalil kau? Yang kita cakap dalam tarikat ni penuh dengan apa dia? Tengok ni, tengah belajar. Macam-macam daripada ayat Quran. Tak ada. Hati keras lah tu. Nak jadi apa hati keras macam gitu? Jangan. Mati su'u khatimah nanti, bahaya. Hati yang lembut. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Jenis hati baik. Yang kedua, hati kalau keras, nasihat yang baik pun dia ingat dia proses jadi nasihat yang buruk. Amalan yang baik pun dia kata amalan yang buruk. Orang berzikir panjang pun dia kata tak perlu pada zikir-zikir panjang. Nak jadi apa tu? Payahlah macam tu. Buat air tawar. Air tawar pun tak jadi juga. Hati keras. Jangan, bahaya. Nombor dua, hati yang hidup bercahaya. Lawannya hati yang mati berada dalam kegelapan. Jadi hati ni ada dia hidup, disebutkan hati yang hidup, ada hati yang dah mati. Hati mati tu macam kalau keras tu tak apa lagi, ni mati terus. Apa pun tak boleh. Tak masuk lagi cahaya ni. Awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang-orang yang mati hatinya fa ahyaina, kemudian kami hidupkan hatinya. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kemudian kami jadikan untuknya itu cahaya. Yamshi bihin finnas, yang dia itu berjalan di kalangan manusia, kembali bergerak menasihati orang-orang sekelilingnya. Kamam masaluh. Kamam mathaluhu fi zulumat laisa bi kharijin minha. Adakah orang yang bercahaya hatinya ini sama seperti orang yang mati hatinya, berada dalam berbagai kegelapan yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya. Bahaya. Berapa ramai di kalangan para awliya, salihin, para alim ulama yang Allah diceritakan yang mereka itu pada satu waktu dahulu
mereka ini adalah orang-orang yang bagaikan mati hati. Bahkan seperti contoh Malik bin Dinar, wali besar ni. Lagi contoh seperti Bishru Al-Hafi. Antara dua ni masyhur lah ni. Iaitu pada awal kehidupan mereka itu, saya dengar dari Habib Saleh Al-Jufri, Indonesia, murid kuatnya Habib Umar. Dia kata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni, pernah dengar kan nama Sunan Kalijaga ni kan? Di antara wali 9, wali Songo tu, Sunan Kalijogo tu, dia kata adalah begal. Begal ni adalah perompak pada waktu mudanya. Tapi kemudiannya itu Allah Ta'ala hidupkan hatinya tu. Qada Allah Ta'ala. Dia berjumpa dengan Maulana Ibrahim tu. Belajar. Akhirnya hidup hatinya. Hidup hatinya sehingga kan dia menumpahkan seluruh hidupnya itu naik, turun bukit, rentas sungai dan sebagainya untuk dakwah Islam. Sehingga masyhur Sunan Kalijaga ni seorang da'i ila Allah. Adakah orang yang sebegitu sama dengan orang yang berterusan hatinya keras? Ya. Jadi antara doa kita ni adalah kepada Allah Ta'ala, minta supaya hati kita ini Allah Ta'ala suluh dengan taufik dan hidayah kan. Minta saja. Minta Allah Ta'ala pun hantar. Hantarlah. Hantar suami kita, hantar isteri kita, hantar anak kita. Tengok duduk keadaan mana lah. Degil lah tak berubah. Habis minta, dah hantar, apa engkau mahu malaikat maut turun berbual dengan kau langsung. Macam gitu. Nak tunggu Jibril berbual dengan kau langsung baru engkau nak berubah. Baru engkau boleh terima. Jadilah macam tu. Padahal Allah Ta'ala sudah hantar. Tapi ada sebab. Kenapa ada setengah orang tu dia tak berubah? Sebabnya adalah kontaminasi. Kontaminasi jiwa. Takutnya apa? Takutnya masih dengar kepada ajaran-ajaran yang meragukan tentang amalan yang zikir ni. Tuk dengar ajaran orang Wahabi ke, tuk dengar ajaran orang-orang tak apa. Lepas tu nilai sendiri. Cerdik sangat kita ni boleh nilai sendiri. Memanglah saya cerdik. Boleh lah macam tu. Sebab tu jadi kepayah tu nak terima tu. Tak boleh terima. Sesuruh zikir Allah saja tak boleh terima. Yang ketiga, hati yang sedar, hudur dan mutmainnah. Lawannya hati yang lalai ataupun ghaflah. Ghaflah tu lalai lah. Allah Ta'ala firman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan tenanglah hati mereka, tenanglah hati-hati mereka untuk berzikir kepada Allah, dengan zikir Allah. Bila dia sebut Allah, Allah, maka tenang hatinya. Ketahuilah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan ingat kepada Allah Ta'ala, hati menjadi tenang. Ini adalah orang-orang yang beriman, sempurna imannya dan tenang hatinya. Maka dia akan dapat merasai bila dia zikir Allah, 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 la ilaha illallah. Hatinya mulai turun. Serene. Zen. Tenang. Orang sebut sekarang.
Tapi bila dia zikir Allah, hatinya menyalahi. Tak betul ni zikir Allah ni. Tak ada ni zikir Allah ni. Dengar cakap Wahabi. Itulah sebab. Dengar cakap Wahabi. Wahabi tu apa? Ejen syaitan. Syaitan di kalangan manusia. Habislah, rosak lah. Tak boleh terima. Terus cakap bahawa zikir Allah tak ada faedah. Padahalnya ia adalah ibu kepada segala zikir. Macam mana? Jadi dia tidak tenang. Dia tenang dengan apa? Dia tenang dengan tengok TV. Dia tenang dengan tengok berkenaan dengan kacau bilau politik. Dia tenang dengan tengok berita-berita. Suka tengok berjam, tengok boleh. Tapi bila suruh zikir, panas punggung. Siapa tu yang panas? Kitakah yang panas atau mambang di dalam diri kita tu yang panas? Nafsu kita tu lah yang tak tenang tu. Padahalnya Allah Ta'ala sudah nyatakan di sini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, katanya Habib Jindan, hanya dengan zikir kepada Allah maka hatimu menjadi tenang. Wahai mukmin, dengan apakah hatimu menjadi tenang? Tanya. Maka kalau kata betul kita ini benar, kita faham ni ayat ni, kalau gitu semakin banyak zikir Allah tu semakin tenang. Orang kan mencari ketenangan di dunia ni. Kebahagiaan tu kan terletak pada ketenangan hati. Kalau gitu zikirlah Allah Ta'ala. Allah. Zikir banyak-banyak. Tenang tak? Tenang tak? Tapi kalau tak nak zikir, ataupun kalau zikir jadi tak tenang hati, artinya ada something yang tak kena pada zikir kita. Gitu aja. Kehendaklah kita tanya pada guru zikir. Kenapa jadi macam saya ni? Kalau disuluk kan, di tempat suluk, sebab kita perlu berzikir dalam jumlah yang banyak, ratus ribu, maka menyebabkan jadi semakin pening dia kalau dia zikir. Pening, migraine ataupun tak tenang hatinya, maka disuruh oleh guru untuk pergi rawat dulu. Betul, dalam sistem ruqyah, Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah ni ada rawatan ketuk. So ketuk dulu. Ketuk tu keluarlah mambang-mambangnya. Naik balik zikir, okey. Banyak berlaku begitu. Rupa-rupanya ada mambang yang berperang, yang tersakiti dengan zikir tu. Patutlah. Dan itu banyak berlaku. Saya boleh lihat sendiri pada rakan saya. Duduk kat sebelah saya. Asyik tak lulus saja. Pada peringkat-peringkat zikir. Mengulang dia tu. Tapi Alhamdulillah lah akhirnya setelah diketuk pada hari yang ke-5 ke hari yang ke-6. Akhirnya dia okey, lulus. Akhirnya lulus sama kita. Sekarang dah jadi orang kuat dah dalam Thariqah. Jadi ada benda-benda macam tu lah. Rupa-rupanya. Takut kita ni macam tu lah. Kita rasa kita, bahkan orang petakut pula nak pergi berubat. Pelik. Pergi berubat pun takut. Berubatlah. Mudah-mudahan jadi lebih baik. Jangan, tak payah fikirlah. Hidup tu tak payah fikir. Pergi berubat je. Ikut saja gurumu. Kalau kita ada guru lah. Kalau guru kita jenis tak berubatlah kita sebab kita tak ada tahu. Saya berubat. Saya pun ketuk juga. Saya ketuk. Saya tengok senior-senior saya semua ketuk. Bahkan katanya guru mursyid Syekh Dr. Jahid tu, dia sudah lebih
lebih dari 300 kali ketuk seluruh badan. Ikut aje lah. Tak cakap apa lah. Sakit ke tak sakit ke? Sakit lagi baik. Maknanya ada masalah pada diri kita tu. Kita je rasa tak ada masalah. Takut orang tengok kita bermasalah. Sudah. Berubat. Syekh Mursyid sahaja ketuk lebih daripada 300 kali. Kita tak nak ketuk. Ketuk pun takut. Ikut aja. Senang. Kan? Yang berikutnya, yang keempat, hati yang sejahtera atau salim, lawannya hati yang berpenyakit. Allah Ta'ala kata, illa man atallaha biqalbin salim tu. Ayat Asy-Syu'ara, ayat 89. Surah Asy-Syu'ara ni. Kita tengok. Syu'ara tu, muka surat berapa? Syu'ara, surat awal lagi Syu'ara ni. Muka surat berapa Syu'ara? Syu'ara 367. Sekejap saya nak tengok ni. Jadi kita dapat tengok ayat dia. 367. Surah sebelum pada surah An-Naml. Ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ayat 88. Itulah pada hari mahsyar itu yang tidak ada berfaedahnya segala harta, kekayaan engkau di dunia dahulu, wala banun, dan keturunanmu yang banyak, tak ada yang dapat membela. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi, berjumpa dengan Allah Ta'ala ketika dipanggil menghadap itu, biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang suci daripada penyakit-penyakit. Penyakit apa? Macam-macam penyakit lah ada pada hati. Penyakit nak pujian, penyakit tak boleh tegur, penyakit dengki dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini. Illa man atallaha biqalbin salim ni nanti kita sambung pada hari Rabu nanti. Jadi nak ceritanya bahawa, ringkasnya saya simpulkan, menjalani jalan zikir itu. Jadi saya harap para jemaah sekarang sudah faham. Bila saya sebut zikir itu bukan zikir yang zikir hasanat. Bukan zikir lepas mayang, zikir gitu. Yang dimaksudkan di sini adalah zikir darajat. Zikir di dalam tariqah. Sebab sangat tidak sama zikir hasanat dan zikir darajat. Itu sudah saya terangkan panjang dah. Tengoklah pada video-video yang sebelum pada ni. Orang yang bertariqah itu dan menjalani zikir dengan adab-adab zikir di dalam tariqah. Maksud adab-adab di sini bukan adab yang kita pakai ke apa ke, kena beradab lah sikit. Bukan di situ. Tapi maksud adab di sini adalah kaifiat, cara berzikir tu yang ditetapkan di dalam tariqah. Maksud di dalam tariqah tu oleh guru-guru lah. Oleh guru-guru mursyid dan dijalani oleh para guru-guru yang menghasilkan hasil. Maka akan menyebabkan seseorang itu hatinya akan jadi lebih baik, repair. Tahukah para jemaah sekalian, tentulah kita pun dah cakap, iaitu tariqah ni kan, mana ada tariqah yang bikin sendiri? Tak ada. Kalau tariqah bikin sendiri, itu artinya tariqah itu bakalan disesatkan oleh syaitan. Tak ada tariqah. Kalau tariqah mu'tabarah, tariqah yang betul, yang benar, yang daftar, yang bagus semua, itu adalah tariqah yang asalnya, asal usul dia akan turun daripada Rasulullah SAW.
Mesti. Contohnya Thariqah Naqsyabandiyah. Yang saya bawa ini adalah Khalidiyah, jalur Khalidiyah. Bagaimana yang saya pernah letak dekat grup WhatsApp tu. Di mana Tok Syekh tu, iaitu Syekh Mursyid tu, Profesor Dr. Haji Jahid ni, cuba anda tengok dia berbual. Setiap statement dia mesti ada ayat Quran. Mesti ada dalil. Quran, kalau tak Quran, hadis. Mana nak cari guru macam tu? Bukan goreng tu. Artinya ada source dia, ada dalilnya. Kalau kita tak yakin dengan ulama' seperti ini, kita nak yakin dengan ulama' jenis macam mana? Kita kata nak dalil tu, dalil penuh. Dan dalam sistem Thariqah ni, dia mestilah dari Rasulullah SAW. Artinya kena tunjuk, buktikan bahawa ada silsilah dia. Yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dua. Dan yang ketiganya, Thariqah ni adalah jalan para guru-guru yang kebanyakannya sudah 1000 tahun lah. Sudah 1000 tahun. Rasulullah SAW sudah 1500 tahun. Yang mereka itu telah melalui disiplin-disiplin dalam Thariqah masing-masing, dalam jalan masing-masing. Dan mereka itu sampai kepada makrifat Allah Ta'ala. Kenal betul-betul Allah Ta'ala. Melalui jalan apa? Jalan zikir. Jalan disiplin mereka. Jalan keadaan apalah. Amal ibadat mereka yang khusus. Kan disebutkan bahawa Thariqah itu adalah mujahadah yang khas. Kan mujahadah tu ada dua. Ada tiga. Dua yang umum, satu yang khas. Dua yang umum, mujahadah taqwa, mujahadah istiqamah. Dua umum. Tapi mujahadah khas adalah mujahadah yang dilalui di dalam Thariqah. Maka mereka ini, guru-guru yang di atas tu, yang sudah ratusan tahun ataupun 1000 tahun tu, mereka melalui jalan itu. Memimpin murid-murid yang puluh ribu, ratus ribu dah. Sehingga sampai kepada kenal Allah Ta'ala, sampai kepada tahap-tahap yang menjadi seorang itu ulul albab ataupun muhsinin. Dilalui, dibuktikan melalui pengalaman-pengalaman mereka. Bukan cakap saja, bukan klaim saja. Sebab agama ni hari ni orang boleh bercakap, tapi tidak melalui pengalaman sendiri. Tapi mereka ini, para guru ini sudah berpengalaman sendiri. Jadi dia boleh cakap. Kalau zikir gitu, kalau zikir gini, tak kena di sana, tak kena di sini. Kalau tak ikut kaedahnya, tak sampai. Maka tugas kita senang. Iaitu bergabunglah dengan mana-mana Thariqah yang mu'tabarah. Thariqah yang mana? Macam-macam ada tarikat ni. Kan saya sudah sebut macam-macam tarikat ada. Tapi yang bagusnya adalah yang anda senang akses kepada gurunya. Anda boleh bertanya. Boleh dibimbing. Ada pula kelas pengajiannya. Itu bagus. Bahkan ada pula majlis zikirnya. Lagi bagus. Kerana anda betul-betul akan dibimbing. Kalau anda mahu dibimbing. Tapi kalau anda Thariqah saja, tak datang zikir, tak datang majlis, tak duduk dalam majlis, sedangkan anda ini tak tahu, banyak tak tahu, baru pemula. Bahayalah kalau gitu. Tak datang kelas. Macam budak-budak sekolah lah. Enroll sekolah tapi tak datang kelas. Jadi apa? Tak jadi juga. Jadi ikut adab yang sepatutnya. Duduk dalam majlis, jalankan zikir. Pelik kita. Duduk kat Singapura. Tak, saya berbual macam gini. Duduk kat Singapura. Ujung-ujung baru 35 kilo lah. Ujung-ujung, bukan macam Malaysia, Johor, Kelantan tu 700 kilo.
Baru 35 kilo. Jauh lah Ustaz nak pergi ke rumah tu. Mana maunya macam gini. Macam gini aja anda nak mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Tak bersungguh. Ni masuk bahagian Bibil ya. Tak boleh lah macam tu. Bersungguhlah sikit. Anda tahu kelas saya yang dekat apa zikir dekat rumah Hasnul tu. 412 Woodland. Orang dari mana tu? Dari Jurong West tu. Datang seorang diri, perempuan pula. Jurong West datang. Yang Sembawang datang. Sakit-sakit. Bukan sihat semua, macam-macam. Datang duduk zikir. Tiap minggu ada tawajuh. Lepas tu kita tak terasa ke? Orang jauh kita tak cakap. Orang jauh tu mana? Orang jauh New Mexico. Takkannya dia nak terbang dia tiap minggu, sebulan sekali, tak pernah sabar. Tapi keadaan macam mana? Hadir kelas ni. Hadir dalam kelas. Hadir dalam kelas. Bikin tawajuh dekat rumah dia. Bikin zikir. Ikut betul-betul. Okey lah. Dengan keadaan dia. Ataupun orang yang uzur berat. Ajak apa? Uzur jalan. Ataupun orang-orang yang apa kita panggil dah senior sekali lah. Mami Zinat ke apa. Mami Kila. Sihat lagi. Boleh lagi bawa kereta. Tapi kurang-kurangnya berzikir kat rumah. Ada buat bikin tawajuh kat rumah. Okey. Kalau saya hadir kat rumah pun bikin secara berjamaah zikir tawajuh. Yang kita-kita ni, saya tahu. Ada orang yang masuk tariqah ambil baiat tak pernah bikin tawajuh. Macam mana nak bikin tawajuh ni? Tak pandai nak bikin tawajuh. Habis duduk senyap gitu. Hadirlah. Sebab tu kata suruh hadir. Sehingga maknanya, gini maksud tawajuhnya Ustaz. Gitu. Lepas tu tanya, macam mana Ustaz kalau gini? Ya kena macam tu lah. Habis keluarga pula. Satu-satu. Keluarga pula. Macam mana kau masuk tarikat? Mudah tak ada pun zikir. Memang tak ada lah sebab tak pergi berzikir. Mudah kalau gitu sama lah. Orang yang tak tarikat macam aku dengan kau yang bertarikat lebih kurang sama. Tunggulah dulu kau. Saya nak cakap lebih pun saya budak lagi. Kan? Saya kan peringkat muda kan banding dengan ramai orang kat sini. Tapi tak jadilah macam tu. Kena tanyalah orang yang betul. Tanya orang yang tak pernah ikut. Yang baru tawajuh sekali. Lepas tu tak boleh lah. Tak jadi. Macam mana nak sampai kat sini? Habis belajar sajalah ni. Belajar sajalah. Bukan main lagi belajar. Wari intibah, wari iqbal, wari wisol, tak tahu apa. Zikir ghaibah, zikir hudur. Habis zikir tidak. Mana nak bikin zikir? Macam mana tawajuh tu? Kaifiat 6. Kaifiat 6 lah. Tak boleh lagi tu. Saya ni ada ni. Saya rasa semua orang tahu. Kalau dia WhatsApp pada saya, tak sampai 24 jam lah saya reply lah. Dan tahu bahawa saya ada pengajian. Dan tahu bahawa saya ada majlis zikir. Tapi tak hadir. Dengan sebab katanya jauh. Jauh berapa kilo? Weh. Saya ni duduk Pasir Ris tau. Jauh pergi ke Woodland. Saya punya majlis. Anda duduk kat mana? Lebih dekat rasanya Woodland tu. Ada tinggal Woodland sama Woodland. Ada tinggal Bukit Batok. Ada tinggal Jurong East. Bukit Panjang. Habis tak pergi. Hebat lagi daripada ustaznya. Ustaz saja travel pergi.
Tak kena kan kalau macam tu kan, kalau kita fikir gitu kan. Saya fikir, tapi jauh. Pelik tu. Saya pelik lah kalau orang cakap jauh. Jauh baru 30 kilo. Susah sangat. Datang ya, majlis zikir saya bayarkan apa tambang. Tapi orang, bukanlah kita kata tak berhati perut apa. Kalau orang tu betul jauh, Mami Khairun taklah suruh saya suruh balik. Pak Jaafar yang condition dia sihat ataupun orang yang betul uzur. Lain lah, kita faham lah yang tu. Jadi tak jadi kalau kita cuma belajar ya kakak-kakakku sekalian. Tak dapatlah zikir tu, selalu saya sebut. Belajar saja tapi tak praktikal zikir. Tak faham lah. Penting zikir tu sebab apa? Bila kita nak semayang, kita nak bawa zikir tu. Barulah kita duduk pada ayat Quran, aqimis solata li zikri. Dirikanlah solat untuk zikir kepada aku. Habis tak berzikir, habis tak pandai nak zikir. Cara zikir macam mana? Nak zikir apa? Ini datanglah belajar. Bikinlah praktikal. Allahu'alam. Ada soalan ni? Soalan? Tak ada. Fahamlah ke dah. Alhamdulillah. Syukur. Mudah-mudahan para jemaah sekalian dapat berzikir. Patutnya kita dekat Singapura ni turun satu kali zikir 40 orang patutnya. Turun semua. Apalah tunggu ustaz datanglah rumah kita, baru kita buat untuk grup kita pula. Bukan jenis grup boleh cakap pasal tarikat. Cakap tarikat saja tu telefon. Apa ustaz cakap pasal tarikat? Kita kan nak belajar pasal semayang. Habis semayang, tak zikir. Nak belajar saja semayang. Lepas tu, tak dapat pahala. Pada muka. Kenapa ustaz tak cakap pasal semayang? Tak zikir, tak dapat pahala. Kalau gitu, sia-sialah. Kita dah cakap lah. Awak je yang tak dengar. Jadi nak mudah apa tau? Mudahnya follow je. Ikut je lah. Allah. InsyaAllah lah. Setakat sekarang saya tak bawa lagi ajaran sesat. Saya cakap semua ada Quran juga. Ada dalil juga Quran dan hadis. Kan sebab kita baca kitab. Kita bukan goreng-goreng. Gitu ya. Kakak-kakakku yang dihormati sekalian. Rahimakumullah. InsyaAllah kita bertemu dalam majlis yang berikutnya. Apa yang baik pada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu daripada diri saya sendirilah. Ni kita berbual ni pada tahapan sama-sama keluarga lah, adik-beradik tu boleh berbual macam ni tu. Kalau tak boleh. Kalau orang tak kenal, ni orang yang tengok YouTube ni, kalau tak pernah ikuti pengajian saya, ustaz apa sen apa ni macam ni. Memanglah orang tak kenal. Tapi kalau dah kenal, tahulah apa maksud saya tu kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita sambung pada hari Rabu nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih hadir. Allah Akbar. Zikir jangan putus. Allah.